أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. Ini hadis pertama pada malam ni. Artinya arti hadis an Umar. Maka kalau kita takdir hak Arab an Umar, mana ruwiya an Umar bin Al-Khattab. Terjemahkan hak Melayu, hak Jawi, diriwayatkan daripada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ni Sayyidina Umar khalifah yang kedua tu yang meriwayatkan. Maka Umar bin Khattab kata Umar bin Khattab, telah mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah, bersabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya segala amalan itu dengan berniat. Maka tepat takdir di amalan itulah. Kalau kita kembali kepada hak Arab, takdir kemudah bagi al-a'mal itu, situlah tempat berlainan. Telah berkata oleh Imam Hanafi, ia takdirkan innama kamalul a'mali. Itu takdir oleh Imam Hanafi. Dan takdir oleh Imam kita Syafi'i rahimahullah, innama sihhatul a'mali. Innama sihhatul a'mali. Sesungguhnya sah segala amalan-amalan itu bin niyati dengan niat. Bin niyati dengan niat. Maka hak Melayu ni kita kena takdir lah. Hanya segala amalan itu. Hanya segala amalan itu. Yakni sah segala amalan-amalan itu.
Honyo sonyo segala amalan itu, yakni sah segala amalan itu dengan berniat. Dengan berniat, yakni bergantunglah iyo sah segala amalan itu dengan berniat. Dengan sebab ini di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, apabila kita buat amal, apabila kita menjadikan perkara tu ibadat, mesti perlukan kepada niat. Kita misalkan seperti kita pakai kopiah. Pakai kopiah, pakai ni kita pegang katanya ini adat tempat kita. Adat orang Melayu kita, orang Melayu belajar pondok, orang Melayu belajar agama, kena pakai kopiah. Kena pakai serban. Kalau ustaz, kalau baba, kalau pangkat yang tinggi sikit kena pakai serban. Jadi kalaulah kita pakai semata-mata pakai, tidak ada niat, maka perkara tu dijadikan adat saja, tidak dijadikan ibadat. Akan tetapi sebaliknya, kita pakai kopiah, kita pakai serban pula sekali lagi, kita niatkan mengikut satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ jadi ibadat. Begitu juga segala pakaian kita yang kita dipakaikan hari-hari. Nah, apakah kita pakai pakaian itu? Kalau kita pakai pakaian itu semata-mata kita pakai ya, tidak niat apa-apa, maka itu dikatakan adat. Adat orang Melayu ialah pakai baju kocek poket 3, pakai seluar dalam, pakai seluar sebelah batu, seluar panjang, lepas tu pakai kain selindang. Itu hak Melayu. Nah, pakai Melayu. Kita pakai gitu saja. Adakah jadi ibadat? Tidak jadi ibadat. Akan tapi kalaulah kita pakai pakaian itu serta kita niatkan, niat apa? Niat menutupkan aurat. Menutupkan aurat kita, maka di situ jadi ibadat. Dengan sebab itu semua amalan, innamal a'mal, sesungguhnya sahkan segala amalan-amalan itu bergantunglah ia dengan niat. Maka berbeza di antara adat dengan ibadat ialah niat. Kalaulah kita pakai semata-mata kita pakai tidak berniat, dikatakan adat. Jadi adatnya kita selalu makan 2 pinggang. Makan nasi sepinggang, 2 pinggan, selalu kita makan. Nah, selalunya. Tidak ada niat apa-apa, maka jadi adat. Dan sebalik apabila lah kita niat daripada makan minum tu untuk menguatkan, mengerjakan ibadat. Untuk menguatkan badan, untuk mengerjakan ibadat. Maka di situ dikatakan niat, dikatakan ibadat. Begitu juga kita pergi ibadat dan danu, di mana tempat sekalipun kita pergi masjid, masalah. Kita pergi masjid. Nah, kalaulah kita pergi masjid, selalunya kita ingat kata, biasanya orang kita apabila hendak sembahyang mesti sembahyang di masjid. Bukan sembahyang kat rumah, kita sembahyang masjid. Kita mesti beramai-ramai masjid pasal tempat kita sembahyang di masjid. Tahu waktu maghrib ni tempat kitanya sembahyang di masjid, tak sembahyang di rumah. Sembahyang masjid, maka kita pun beramai-ramai pergi masjid di waktu maghrib. Sebab tu kalau kita tengok di tengah-tengah tempat waktu maghrib, memanglah banyak daripada waktu lain. Kerana ni pegang kata, adat. Tempat kita, adat tempat kita ni mesti sembahyang di masjid. Waktu maghrib bersepenuh di masjid. Lepas tu baca Quran, lepas tu. Maka dalam hal tu kita ingat tu, kebiasaan tempat kita. Maka itu jadi adat, bukan ibadat. Maka selalu kita pergi di masjid, dan kita niat mengerjakan ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ jadi ibadat. Dengan sebab ini adat dengan ibadat tempat perbezaannya di niat. Apabila kita niat, kita niat mengikut perintah Allah, dikatakan ibadat. Apabila lah nawaitu kita berikut tempat kita beramai-ramai di masjid, itu dikatakan adat, bukan ibadat. Dengan sebab inilah hadis mula-mula yang musannif bawa datangnya ialah dengan lafaz an-niyah. An-niyah dengan niat ni perlu benar. Niat ni perlu benar. Lalu tu Nabi bercakap lagi, dan sonyo
bagi tiap-tiap manusia itu apa-apa yang diniatkannya manusia, dan hanya dan sonyo bagi tiap-tiap manusia itu, sabik bagi tiap-tiap manusia itu, tetap bagi tiap-tiap manusia itu apa-apa yang diniatkannya manusia. Maka siapa-siapa yang berpindah kepada Allah dan Rasul-Rasulullah adalah perpindahan manusia itu kepada Allah dan Rasul-Rasulullah. Ni, itu berpindah. Maka berpindah bergerakkan kita daripada satu tempat kepada satu tempat. Itu berpindah, berhijrah. Kita pindah pada rumah, pergi ke masjid, apakah yang kita niatnya? Niat untuk beramai-ramai di masjid, itu dikatakan adat. Kita pergi ke masjid, kita niat ikut memerintah Allah. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya semayam di masjid. Maka kita selalu pergi di masjid. Maka itu dikatakan ibadat. Kalau kita tak ada niat, jadi semua amalan kita jadi adat, tak jadi kena ibadat. Semua amalan kita jadi adat, tak jadi kena ibadat. Nah, tu, karena ibadat memerlukan pada niat. Niat ni penting nombor satu. Begitu juga kita pergi ibadat lain, ibadat haji, ibadat apa saja ke mana-mana. Ibadat haji, ibadat apa mana-mana sekalipun. Tu, kalau apakah kita niat? Kita niat pergi Mekah, kita nak niat hendak melihat akan Baitillah. Maka kita dapat lihat Baitillah. Kita niat pergi Mekah supaya dapat haji yang mabrur. InsyaAllah kita akan dapat haji yang mabrur. Apakah nawaitu kita yang berniat untuk suatu perkara? Kita berpindah dari satu tempat kepada satu tempat, apakah yang kita niat? Maka ni yang perlu besar sekali. Diisi benar yang harus, mesti makan benar harus. Tapi kalaulah kita tidak ada niat, maka makan kita jadi adat. Sebaliknya kalaulah kita makan, buat benar harus, mengerjakan benar harus, akan tetapi kita niat. Dalam makanan kita niat apa? Niat supaya menguatkan badan untuk mengerjakan ibadat. Supaya ada kekuatan mengerjakan ibadat. Maka itu benar harus jadi ibadat. Tu. Lalu itulah tiap-tiap kali kita makan, litaqawi fi ibadatillah. Kerana menguatkan pada ibadatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita niat macam tu baru dapat pahala. Bukan kita makan semata bersedap-sedap, semata apa itu tidak jadi ibadat. Hanya dapat kesedapan lidah saja, tapi kesedapan dalam amal tak ada. Tu. Nah, itu baik tu. Ini perlulah hadis ni. Begitu juga kita belajar, niat kita kerana Allah. Tu. Bukan kita belajar kerana beramai-ramai orang belajar, aku pun belajar juga. Kalau tak ada orang belajar, aku pun tak belajar. Itu jadi adat, bukan ibadat. Itu jadi adat, bukan ibadat. Nah, maka yang ni lah mesti makmati ke hadis ni, innamal a'mal binniyat. Itu masalah kehidupan kita hari-hari. Begitu juga kita pergi ke semayang kita. Semayang kita ni dalam mazhab Syafi'i mestilah menyertai niat dengan takbir. Tu. Kalau mazhab lain, niat tu sebagai untuk mensempurnakan ibadat sahaja, bukan untuk mengesahkan akan ibadat. Akan tapi pada mazhab kita Syafi'i, niat sebagai mensahkan akan ibadat kita. Akan mensahkan ibadat kita tu yang dikatakan apa niat. Sebab tu perlukanlah niat apa-apa saja kita niat. Kita pakai baju niat menutupkan aurat, dapat pahala. Kalau kita pakai baju semata-mata pakai tidak niat apa-apa, dikatakan adat. Macam kita pakai baju bah. Nah, baju macam orang Arab tu. Jubah. Nah, semata-mata kita pakai tidak niat apa-apa, maka jadi adat. Karena adat orang Arab dia pakai baju bah.
Tapi sebaliknya kita pakai benda tu, lalu kita niat satu, kena mengikutkan sunnah Rasulullah. Jadi ibadat. Dan begitu juga lain pada pakaian baju buah, pakaian lain-lain pun, kita pakai tu pakai ni, niat kita nak menutupkan akan aurat. Maka di situ didapatkan pahala. Jadi ibadat. Kalau kita pakai semata-mata pakai, tidak ada niat, maka itu tidak dijadikan ibadat, hanya dikatakan adat sahaja. Nah, tu baik. Dan siapa-siapa berpindah kepada dunia, diperolehnya lah akan dunia itu. Siapa-siapa berpindah, berhijrah tu kepada dunia untuk keduniaan, diperolehnya lah akan dunia itu. Tu diperolehnya lah akan dunia yang dia berhijrah itu tadi. Atau kepada seorang perempuan, berkahwinlah ia, supaya berkahwinlah ia siapa-siapa akan sama perempuan itu. Dia hijrah berpindah pergi kerana dunia supaya mendapatkan dunia itu. Atau dia hijrah berpindah kepada seorang perempuan kerana supaya dia dapat berkahwin dengan perempuan itu. Maka berpindahan siapa-siapa adalah kepada apa-apa yang berpindah ia siapa-siapa kepadanya, kepada apa-apa itulah. Kepada apa-apa itulah yang dia berpindah. Dengan sebab ni betulkanlah niat kita. Kerana Allah Ta'ala mengetahui apa sahaja yang kita niat. Kita pakai baju, pakai kopiah, pakai serban untuk bagi orang lihat ke, untuk kerana mengikut Rasulullah ke, atau untuk kerana Allah ke kerana bagi orang lihat kita kata aku ni seorang yang hebat ke macam mana. Kalau kita pakai untuk tu, sia-sialah sahaja, tidak ada pahala. Kalau kita pakai itu, kita ada niat menutup aurat, jaga muru'ah, jaga muru'ah kita, sifat kemanusiaan kita. Kita orang yang ada kita seorang berilmu, pakaiannya begini. Itu dapat pahala pula. Ini satu perkara yang selalunya banyak orang tidak mengetahuikan. Dia pakai, dia makan, dia tidur. Jadi benda yang harus, kalau kita tidak niat, maka sia-sia sahaja. Tapi perkara yang harus kita niat, semua perkara harus jadi ibadat. Macam kita tidur, niat hendak buat ibadat, sembahyang tahajud, sembahyang berjemaah ke, sembahyang jemaah subuh ke, maka tidur kita jadi ibadat, kerana jadi kekuatan untuk ibadat. Tidur jadi ibadat. Kalau kita tidur, niat hendak ada kekuatan untuk mengerjakan ibadat, tidur kita jadi ibadat. Sahabat ni, kalau di masjid, kita buat masalah di masjid, masalah. Maka di masjid tu ada orang tidur. Ada orang tidur di masjid. Maka bolehkah kita hendak pergi baca Quran dengan suara yang deras, dengan suara yang nyaring? Adakah boleh? Maka hukum syaraknya kata tidak boleh, kerana mengganggukan orang tidur. Padahal baca Quran ni tidak adalah kan ibadat ni, baca Quran kalamullah. Tapi walaupun begitu, kalau baca Quran kalamullah, apabila ada orang tidur dalam masjid, maka tak boleh kita seorang hamba baca Quran dengan suara yang nyaring, suara yang deras, suara yang kuat. Tak boleh kita baca kerana mengganggukan orang tidur. Orang tidur di masjid, dia tidur niat nak buat ibadat supaya ada kekuatan mengerjakan ibadat. Tidur dia jadi ibadat. Kita baca Quran deras, baca Quran kuat, suara kuat, mengganggukan orang tidur, berdosa lah kita. Diri baca Quran itu dapat pahala, diri mengganggukan orang tidur tu, itu dapat dosa. Ni dia. Sebab tu perkara yang harus, tapi apabila kita niatkan dia untuk buat ibadat, maka perkara tu jadi ibadat.
Tu. Maka inilah hak penting sekali. Apakah yang kita niat? Kita niat hijrah kita untuk dapat dunia. Bolehlah dunia. Kita hijrah kita untuk dapat seorang perempuan. Bolehlah dunia seorang perempuan tu. Hijrah pergi kat mana? Kalau orang pelajar tu pakai ke panggil, aku kaca-kaca mengaji ni, aku duk mengaji, duk belajar ni supaya mudah minta anak orang. Kalau belajar ilmu adab, minta anak orang, buat orang bagi. Kadang-kadang bagi belanja pun tak mahal. Pasal aku ada ilmu. Nawai tu macam tu, niat macam tu, habis pelajaran dia tu. Pahala dia habis. Lalu tu penting sangatlah pahala orang belajar. Aku belajar nak mengikutkan perintah Allah dan meninggalkan larangan hak Allah. Jadi yang paling umumnya kita belajar untuk nak buat amal. Bukan untuk nak bahas dengan orang supaya dapat kita ni benang dengan orang. Dikatakan kita ni orang yang mengalahkan orang. Bukan. Itu bukan maksud. Maksud hendak beramal dengan ilmu yang kita belajar. Itulah maksudnya. Tu betul maksud belajar. Tak apalah tu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, yang dalam dua kitab sahih bagi kedua-duanya. Dalam sahihnya, Sahih Bukhari dan Muslim. Apa yakni dalam dua kitab sahih bagi kedua-duanya, bagi Bukhari dan Muslim. Kitab sahih kedua-dua ni, ini Sahih Bukhari Muslim, ada juga lain pada tu. Gitu. Maka hadis Nabi ni memangnya banyak. Kenapa dikatakan sahih dua-dua ni? Kerana ingatan dia tu kuat. Ingatan kedua-dua ni kuat. Sehingga guru-guru dia cubakan, peksa dia tukarkan riwayat hadis yang sama, tapi riwayat itu dah tukar. Tukar, bagi tahu kat dia. Maka dia kata hadis ni dia tak ingat. Dia ingat hadis macam ni, riwayat macam ni. Tu kekuatan dia tu, ingat kuat. Tu. Lalu tu dia berkatakan hadis dia tu hadis sahih. Yang sahih itunya riwayat, bukan hadis. Hadis gitulah. Riwayat dia tu sahih. Bukan hadis sahih. Bukan Nabi katanya hadis ni sahih, hadis ni dhaif. Itu bukan. Hadis lah. Lepas tu ulama' juga membahaskan hadis ni sahih, hadis ni dhaif. Ulama' juga bahaskan asal hadis lah. Dengan sebab ni lah berkata oleh ulama', hadis dhaif boleh kita buat amal, tak boleh kita menghukumkan. Boleh kita kerjakan amal. Kalau kena betul-betul dengan hadis itu, labarlah kita. Kalau tidak kena dengan hadis itu, maka tidak boleh apa-apa. Tu dalam fadail amal boleh kita beramal dengan hadis dhaif. Sahih ni untuk menghukum. Untuk menghukum ni, letak ni. Macam itulah. Tapi hadis gitulah hadis. Yang kata sahih dhaif ialah ulama. Bukan Nabi. Jangan. Nabi kata hadis dia sahih ni, hadis dia dhaif. Nabi dak. Semua yang kata sahih, semua yang kata dhaif, semua kata maudhu', itu kata ke ulama sahaja, bukan Nabi. Hak Nabi hadis-hadis lah, perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan ikrar Nabi, pengakuan Nabi. Tu hadis. Tak apalah tu. Keterangan bagi hadis tersebut adalah hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat ni menunjukkan atas bahawasanya niat dan sengaja itu. Tu niat dan sengaja itu ataf tafsir itu. Sengaja itu ataf tafsir pada kata niat. Bahawasa niat dan sengaja qasad itu timbangan bagi sah dan kebilangan segala amalan. Niat dan sengaja itulah sebagai timbangan perkara yang menimbang bagi sah dan kebilangan segala amalan. Maka apabila elok niat, eloklah amalan. Dan apabila niat tiada elok, binasalah amalan itu. Nascaya binasalah amalan itu.
Dah. Maka apabila elok niat itu, jawab bagi apabila eloklah amalan, nescaya eloklah amalan. Dan apabila niat tiada elok, niat tiada cantik, binasalah amalan itu, nescaya binasakan amalan itu. Maka dalam hal kita buat amal, tak apakah yang kita niat? Ini perlu sekali ni. Ini perlu. Dan bagi amalan yang berserta dengan niat itu ada tiga keadaan. Bagi amalan berserta dengan niat itu ada tiga keadaan. Apa? Satu, bahawa diperbuat oleh seorang. Seorang ini sama ada laki-laki atau perempuan. Bahawa diperbuat oleh seorang sama ada laki-laki atau perempuan. Perbuat akan amalan itu. Perbuat apa? Kenapa? Kerana takut daripada Allah Ta'ala. Karena takut kepada Allah Ta'ala, maka inilah diperbuat oleh seorang akan amalan itu kerana takut kepada Allah Ta'ala. Maka inilah diperbuat oleh seorang akan amalan itu kerana takut pada Allah Ta'ala, ibadat sekalian hamba. Itu ibadat sekalian hamba. Dia buat kerana takutkan Allah Ta'ala. Bukan dia buat tomok kerana nak ada syurga, dan bukan takut pada neraka. Hanya dia kerja amalan itu kerana takutkan Allah. Maka ibadat macam ni ibadat sekalian hamba. Yang kedua, bahawa diperbuat oleh seorang akan amalan itu. Pasal apa diperbuat tu? Kerana harap beroleh syurga dan pahala. Kerana harap beroleh syurga dan pahala. Maka inilah ibadat sekalian saudagar. Orang menega. Harap oleh syurga dan pahala. Maka yang ni lah banyak orang-orang kita ibadat. Pergi semayang, ibadat, belanja tu, belanja ni, semua nampak syurga. Semua nampak pahala. Apabila nampak pahala banyak, dia buat. Apabila nampak pahala sikit, dia tak buat. Apabila amalan ni dapat syurga, dia kerjakan. Apabila amalan ni tak dapat syurga, dapat tak nampak, maka dia tak buat. Maka inilah amalan ibadat sekalian saudagat, sekalian orang berniaga. Tiap-tiap kali orang berniaga mesti nampak kelabaan. Kalau tidak nampak kelabaan, dia tak nak buat perniagaan tu. Tu saudagat. Yang kedua. Yang ketiga, bahawa dikerjakan oleh seorang akan amalan itu kerana malu daripada Allah Ta'ala. Dia kerja amalan tu kerana malu pada Allah Ta'ala. Dan kerana membayarkan hak kehambaan. Itu hak kehambaan. Apa hak kehambaan? Yakni hak keadaan dia itu jadi hamba. Hak keadaan dia seorang itu jadi hamba. Dia tunaikan ibadat tu. Dan kesyukuran kepada Allah. Dan serta demikian, dilihatnya pula akan ditaksir dan lalai serta takut hatinya. Tu. Dan serta demikian. Tu. Serta demikian apa? Demikian dikerjakan amalan itu kerana malu pada Allah Ta'ala dan kerana banyakkan hak kehambaan dan kesyukuran kepadanya tu. Dilihatnya seorang itu. Dan serta demikian kerja itu. Dia tak apa juga tu. Dan serta demikian dikerjakan itu, dilihatnya seorang itu pula akan dirinya di seorang itu taksir, jadi salah dan lalai serta takut hatinya hati seorang. Tu. Kalau takut hati seorang, pasal apa dia takut?
Kerana belum ia seorang dapat tahu adakah amalan seorang itu diterima atau tiada. Maka inilah ini kerjakan amalan. Maka inilah dikerjakan akan amalan itu kerana malu ila akhirih. Ibadat sekalian orang berdehka. Ataupun maka inilah ibadat. Maka ini ibadat ni. Ibadat sekalian orang berdehka. Yang tadi ibadat hamba. Kerana dia buat semata-mata kerana Allah ibadat hamba. Ibadat orang berdehka dia buat kerana malu pada Allah. Dan kerana menunaikan hak kehambaan kepada Allah. Hak keadaan dia tu jadi hamba Allah. Dan dia terhad pula kata dia ni banyak kesalahan. Banyakkan lalai. Hati dia tak takut pada hati dia ni. Lalai pada Allah. Serta demikian tu juga dia mengerjakan ibadat kerana takut hatinya pada Allah. Maka kelakuan macam ni kelakuan ibadat orang yang berdehka. Kata musannif pula, kepada pangkat yang ketiga ini diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda-sabda kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kepada Aisyah radhiyallahu anha pada satu malam. Tu Nabi sabda macam ni. Berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, berdirilah ni kata Aisyah. Pada satu malam berdirilah. Jadi pada ni gantung pada, berdirilah belakang. Jadi Nabi bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pada satu malam berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbuat sembahyang hingga bergerak-gerak dua kaki Rasulullah. Pasal apa? Kerana sangat lama berdiri itu. Dia dalam satu malam Rasulullah ni dia semayang itu malam. Maka sebab dia diam berdiri dia tu sangat terlama. Apabila lama kakinya ni sangat sampai bengkok. Apabila ada bengkok tu bergerak-geraklah kaki dia tu. Pak Rasulullah semayang waktu malam ni, masya-Allah, kalau semua seorang. Ada satu hadis riwayatkan oleh Huzaifah. Huzaifah kata, aku pergi di masjid. Tiba-tiba tengok Rasulullah semayang. Aku pun selalu ikut Rasulullah belakang. Beriman dengan Rasulullah. Rasulullah semayang rakaat pertama baca surah Baqarah. Apabila selesai surah Baqarah, asekaan aku bahawa Rasulullah rokok, tapi Rasulullah tak rokok. Hubung lagi Ali Imran. Maka baca surah Ali Imran sampai juzuk 4. Maka Huzaifah kata, sekaan aku kata Rasulullah ni akan sujud, akan rokok pada rakaat yang pada surah Ali Imran. Tapi tidak juga Rasulullah hubung lagi akan suratul Nisa. Maka di situlah Huzaifah kata, aku mufarakah daripada Rasulullah. Rasulullah baca suratul Nisa hingga sampai juzuk 6. Barulah Rasulullah rokok ke satu rakaat. Itu Rasulullah ketika ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kita carilah surah pendek-pendek. Hak mana pendek, hak tu lah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Allahu Akbar. Ya tengok. Dan Rasulullah semayang seorang ni panjang. Tapi kita ni pelik. Kalau jadi imam, dia semayang panjang. Kalau jadi makmum, kalau dia semayang seorang, dia cepat. Hak Rasulullah, kalau dia jadi imam, dia semayang ringan ke semayang dia.
Tak lama. Tapi kalau dia sembahyang seorang, dia lama. Itu sembahyang Rasulullah. Hak kita, kalau kita jadi imam, baca pun Masya Allah. Doa saja tu. Panjang baca doa. Doa kunut ke apa tu. Itu kalau jadi imam. Kalau dia sembahyang seorang dia, Allahumma hadini fi man hadai wa afini fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik ma'ruf ila syarra ma qadai fa innaka taqdi wa taqdi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allah. Kalau seorang. Tapi kalau dia semuanya berimam, dia jadi imam, suara dia merdu. Suara dia tu sedap, jadi imam pula. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutlah bacaan dia. Kamu semayang untuk siapa? Kerana siapa kamu niat tu? Niat kerana sebanyak orang kata, kamu ni bacaan sedap. Macam tu ke? Kalau kamu niat macam tu, dapat macam tu. Tak dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam semayang kita perlu kemerhati-hatikan makna dia tu. Tu baik. Tapi orang suara sedap mesti kena jaga suara dia. Ni satu daripada nikmat kita syukurkan Allah SWT. Suara Allah Ta'ala bagi kita sedap, maka kita tunaikan nikmat suara tu. Kita bacakan biarkan sedap. Tapi bukan sedap masa imam saja. Apa yang jadi seorang, cepat dah dia. Macam duk menyaku. Kalau seorang. Itu bukanlah. Maka kita jagakan hati kita tu. Kita semayang kerana Allah, bukan kerana lain. Dengan Rasulullah SAW, dia berdiri pada satu malam, berdirilah Rasulullah berpuak semayang hingga bergerak-gerak dua kakinya Rasulullah. Pasal apa bergerak-gerak? Ilat pada kata bergerak-gerak. Kerana sangat lama berdiri itu. Lama berdiri kaki itu macam bekok-bekok. Mesti bergerak-gerak sikit. Kemudian, maka bertanyalah Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei Rasulullah, kenapa engkau berakti diri engkau dengan buat semayang ini? Padahal Allah Ta'ala telah ampuni akan dosa engkau yang telah lalu dan akan datang. Apakah Rasulullah memberaktikan diri buat semayang? Pada engkau ni dimaksum. Dosa tak ada. Allah Ta'ala dah ampun. Belum melakukan dosa, Rasulullah dah diampunkan dosa. Dosa yang telah lalu sudah diampun. Yang lagi akan datang sudah diampun. Karena Rasulullah ni orang maksum, tidak berdosa. Maka apakah Rasulullah jawab? Sahut Rasulullah, jawab Rasulullah, aku berkehendak supaya aku seorang hamba yang syukur pada Allah Ta'ala. Tu. Aku berkehendak supaya aku seorang hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu dia. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan dia ni. Menjadikan dia bagi nikmatkan dia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu ibadat pada Allah Ta'ala. Maka macam mana kita? Allah Ta'ala bagi kereta. Allah Ta'ala bagi rumah besar. Allah Ta'ala bagi kerja bagus. Adakah kita bersyukur semacam Rasulullah? Ibadat dengan Allah SWT. Lamalah berdiri. Tak kuat nak semayang, tak kuat semayang. Kita baca Quran kerana syukur. Kerana kita bersyukur pada Allah. Dia bagikan harta, kita belanja kepada jalan agama untuk meninggikan agama ni. Belanjakan harta kita untuk meninggikan agama Allah. Maka ni satu cara pula. Macam-macam lah. Baik. Maka segala darajat ibadat yang tersebut ialah ibadat orang-orang yang ikhlas. Mana segala darajat ibadat tersebut? Yang tiga kelakuan dahulu. Maka segala darajat ibadat, segala pangkat ibadat yang tersebut pada kata bagi amalan tersebut dengan niat itu ada tiga keadaan.
Semua tiga-tiga tu. Maka segala darajat, segala pangkat ibadat tersebut itu ialah ibadat orang-orang yang ikhlas. Maka lain pada tiga-tiga disebutkan dia itu tidak dikatakan martabat orang ikhlas. Martabat ikhlas kalau kita panggilnya pertama dia ibadat kerana Allah. Ibadat ni ibadat hak ulia. Ikhlas yang pertama ulia. Ulia ikhlas yang pertama yang paling tinggi sekali. Maka dimisalkan dalam kitab Bujarimi Iqna', dimisalkan bagi seorang hamba Allah seorang waliullah nama Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah dia kata aku ibadat kerana Allah. Aku ibadat bukan aku tomok kepada syurga, bukan aku takut pada neraka. Maka ini ikhlas yang paling tinggi sekali. Ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ibadat kerana hendak pahala yang banyak. Kerana hendak balasan yang banyak. Tu nak pada syurga, takut pada neraka, nak pahala, nak tu, nak ni. Maka ini pun masuk dalam ibadat, dalam ikhlas juga, tapi ikhlas yang kedua. Martabat yang kedua, pangkat yang kedua. Dan juga ikhlas yang ketiga, martabat yang ketiganya ialah ikhlas kita kerjakan tu kerana hendak kemuliaan orang. Bukan kerana orang, kerana muliaan orang. Apabila aku ibadat, orang ni muliakan aku. Nak makan tu makan ni, dia panggil aku makan. Kalau masuk kedai dia tak bayar, dia aku tak payah bayar, dia bayar lagi. Jadi macam tu dia buat ibadat, dia nak macam tu, nak kemuliaan orang. Itu dikatakan ikhlas yang paling rendah sekali. Dia panggil ikhlas dunia. Yang paling rendah sekali. Jadi kalau kita kerjakan ibadat ada dalam tiga martabat ni, maka dikatakan kita tu seorang yang berikhlas. Satu, yang tinggi sekali, ibadat kerana Allah. Tidak nak tomok pada syurga, tidak takut dan neraka. Yang kedua, ibadat kerana nak pahala yang banyak, nak balasan syurga, takut dan neraka, jauh dan neraka. Ini martabat yang kedua. Martabat yang ketiga, ialah ibadat, kita kerjakan ibadat itu kerana nak kemuliaan manusia, kemuliaan orang. Kalau kita pergi masjid selalu ke, orang nak buat kenduri, buat bakwah ke, ya hajaklah kita pergi makan rumah dia. Dia nak buat bakwah. Sini bakwah, buat makan, kenduri baca keluhur, baca apa, buat makan tu makan ni. Panggil aku berdoa, dia tak panggil orang lain pasal aku selalu ke masjid. Tu kemuliaan orang macam tu masalahnya, maka itu masuk dalam ikhlas juga. Tapi yang paling rendah sekali. Lain daripada tiga-tiga tu, tidak dikatakan ikhlas. Lah tiga-tiga tu. Sebab tu dia kata kat sini, maka segala darajat ibadat tersebut ialah ibadat orang-orang yang ikhlas. Tapi pangkat dia tu berlainan. Pangkat ulia yang paling tinggi, wusta yang bertengahan, dunia yang rendah sekali. Tu. Ketahuilah, barang siapa tercengang dengan amal ibadatnya, barang siapa atau berbesar-besar diri oleh sebab banyak atau eloknya ibadat. Ni. Hapuslah pahala dan balasannya, balasan ibadat. Dan balasan amal ibadat tu habis. Ketahuilah, hei mereka yang menghendaki akan kemenangan dunia dan akhirat. Ketahuilah, hei mereka yang menghendaki akan kemenangan dunia dan akhirat. Barang siapa tercengang dengan amal ibadatnya, barang siapa? Siapa-siapa tercengang. Tercengang mana terhiran dengan amal ibadat dia. Macam mana? Duduk seorang kat rumah, duduk kat masjid. Dia hitam, dia lihat orang yang tak pergi masjid. Dia lihat orang yang tak kerja ibadat. Dia cakaplah hati dia, aku ni rajin juga buat amal ni. Kalau tengok dia tu kan, belasnya masjid tak dapat mari. Belajar pun tak dapat belajar. Aku ni hebat juga ni. Tak apa dah aku. Boleh setara ni tak apa dah. Tertilik dengan dia kan. Lebih aku. Tu. Tertilik-tilik aku ni sunat aku semayang.
Jemaah aku buat, tahajud aku bangun, apalagi isyraq duha aku tak pernah tinggal. Duk tercengang, duk hirangkan dengan amalan diri dia. Maka ingatlah bahawa amalan kita terhapus habis, tak ada tinggal satu pun. Kenapa? Karena ketika tu dikatakan ujub. Ada sifat ujub dalam hati kita. Ada sifat tercengang, heran dengan ibadat. Dengan sebab ni kita nak menghilangkan ujub, kita nak ingat kata kita kerjakan ibadat ni taufik daripada Allah SWT. Allah Ta'ala yang bagi taufik pada kita, bagi kekuatan tenaga kita untuk ibadat ni Allah. Kita tengok orang yang ada kekuatan tapi tak dapat dia pergi masjid, tak dapat dia semayang. Kalau tengok tenaga dia, kekuatan dia dengan kita, memang kuat dia pada kita. Tapi dia tak dapat kerjakan ibadat kerana Allah tak bagi taufik pada dia. Allah tak bagi taufik dia, maka dia tak boleh kerjakan amal ibadat walaupun dia jadi seorang yang kuat. Kita ingat macam itulah bahawa hati kita tidak ada ujub. Aku kerjakan ibadat kerana taufik pada Allah SWT. Apabila Allah Ta'ala tidak bagi taufik kepadanya, maka tidak boleh juga buat ibadat. Walaupun dia sebagai orang kekuatan. Dia ni pikul kayu besar-besar boleh. Dia kerja rumah nak tinggi-tinggi boleh. Tapi masjid rendah tak boleh pergi. Itu bukan kekuatan kita. Ingat je kita dapat pergi masjid, kita dapat buat amal agama. Itu taufik, pilihan daripada Allah SWT. Bukan dengan sahabat diri kita. Apabila kita dapat dengan sahabat diri kita, kita ada sifat ujub. Macam tu. Atau berbesar-besar diri oleh sebab banyak atau eloknya ibadah. Berbesar-besar diri, kata dia ni lebih. Aku lebih baik pada tu. Aku lebih baik pada. Aku buat amal yang comel. Ibadat aku comel. Macam mana orang ni? Hapuslah pahala dan balasannya. Balasan amal ibadatnya dah habis. Tak ada sikit pun. Hapuslah. Siapa dia hapus? Allah Ta'ala hapus. Lalu turah ibadat kita, kita perlukan bersih. Diri kita kata, aku lebih baik. Itu tak nak. Amalan aku, ibadat aku lebih baik pada dia tu. Tak ada naknya tu. Yang menghukumkan baik lebih baik Allah, bukan kita. Bukan kita. Jumpa kita tilik, syaitan kena keluar, tubik dan keluar pada syurga. Pasal apa? Pasal dia kata, ana khairum minka. Ara khairum, aku lebih baik minka daripada engkau, hai Adam. Aku lebih baik padamu. Dengan sahabat yang kata aku lebih baik itulah Allah Ta'ala meletakkan dia keluar pada syurga. Apatah lagi kalau kita kata aku lebih baik amal aku daripada orang tu. Besarkan diri dengan sahabat amal ibadat, dengan sahabat keelakan ibadat dia. Maka ingatlah itu dah habiskan amalan kita. Amalan kita sudah terhapus, tidak ada sikit pun. Maka dalam kita mengerjakan amal ibadat, ingatkanlah, jangan ada terasa, jangan ada perasaan yang rasakan amal kita lebih. Kita rasa kita ni seorang yang hamba yang dhaif, hamba yang tidak ada pahala, hamba yang banyak berdosa, hamba yang kekurangan dalam ibadat pada Engkau ya Allah. Maka sepenuhkanlah ibadat kami ya Allah. Itu baru jadi. Tidak ada sifat kebesaran diri, tidak ada sifat tidak ada sifat terherankan diri dalam buat mengerjakan ibadat tu. Maka ingat baik tu. Sebab itulah ibadat, kalau kita ingat kata kita ni ibadat banyak, maka ingatlah, ketahuilah bahawa seibadat kita ni tidak ada. Kalau kita rasa ke ibadat kita tak ada, maka ketahuilah ibadat kita tu ada. Kenapa? Karena ibadat yang diterima oleh Allah diangkat. Diangkat, diterima oleh Allah. Akan tapi ibadat yang tak diterima oleh Allah tidak diangkat. Lalu tu kita rasakan banyak ibadat kita. Tu habis. Adapun siapa-siapa yang memperbuat akan amalan itu kerana akhirat dan dunia dengan berserta, jadilah hadir mak ibadat, nak dunia ratik, nak akhirat ratik. Dia perlu kedua-dua. Aku pergi semayang, nak pahala, nak pitih.
Orang bagi pitih macam kat sini kau orang semaya apa semaya jenazah. Sini semaya jenazah bagilah seorang tu 50 baht. 50 baht ni kalau Malaysia kan RM7, RM8 ah. RM7-8 boleh. Kalau Malaysia semaya jenazah macam di tempat dia bagilah RM10. Kalau kereta tu bagi RM50, macam-macam lah dia bagi tu. Maka dalam hal tu kita sebagai orang yang pergi semayang, nah dalam hal tu aku nak pahala, nak pitih, nak pahala, nak akhirat, nak dunia. Sekali kita nak berserta. Maka atas fatwa setengah ahli ilmu, yakni ulama, atas fatwa setengah ahli ilmu dan ulama, adalah amalan itu ditolak oleh Allah Ta'ala dan tidak diterima. Amalan itu tidak diterima oleh Allah, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Kalau kita buat ibadat, kerja ibadat, nak dua-dua, nak akhirat, nak dunia sekali. Pahala nak, pitih pun nak. Pahala nak, pitih pun nak juga. Maka ini tidak adalah, tidak ada balasan di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak terima ibadat macam ni. Tu. Kalau gitu, ulama berdalil, beralasan daripada mana? Kata dia, perkataan ini, perkataannya adalah amalan itu ditolak oleh Allah Ta'ala dan tidak diterima tu. Beralasan kepada sabda Rasulullah SAW pada hadis kursi. Apa hadis kursi? Perkhabaran Tuhan. Ini tafsir hadis kursi. Perkhabaran Tuhan, khabar pada Tuhan, tapi yang bagi tahunya Nabi. Tu. Perkhabaran Tuhan, itu tafsir hadis kursi. Macam mana hadis kursi? Maka berkatalah Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, aku lebih kaya daripada segala Tuhan. Aku lebih kaya daripada segala Tuhan. Siapa-siapa yang mengerjakan amalan dan dipersekutukan aku padanya, pada amalan dengan lainku, maka lain aku inilah tafsir ulama. Apalah pada aku? Pahala syurga. Itulah pada aku. Seperti mengerjakan ibadat, nak pahala, nak pada syurga. Itulah pada aku tu. Saya berlepas dirilah aku daripadanya, daripada siapa-siapa tu. Kalau fa'ara taraktahu wa syirkahu, Allah Ta'ala berlepaskan daripadanya serta dia bersyirikkan Allah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dia ibadat lain daripada aku. Maka lain pada aku tu kena kepada seperti pahala. Itulah pada aku. Kita kerja ibadat kerana pahala. Kerja ibadat kerana syurga, kerana takut dan neraka. Jadi tafsir lain pada aku. Maka dengan berdalil hadis inilah ulama beralasan dengan hadis ini bahawasanya orang yang kerjakan amal hendak akhirat, perlu dak akhirat, hendak ke dunia, maka ini sia-sia saja, tidak diterima oleh Allah. Tu. Dengan perkataan ini dipetwalah Al-Haris Al-Muhasibi. Dengan perkataan ini, tu. Perkataan adalah amalan itu ditolak oleh Allah Ta'ala dan tidak diterima. Berpetwalah Al-Haris Al-Muhasibi pada kitab Ar-Ri'ayah. Maka katanya Al-Haris Al-Muhasibi, kata macam mana? Bermula ikhlas bahawa engkau perbuat akan taat kerana Allah semata-mata, dan tiada engkau kehendaki kerana yang lain pada Allah. Tiada engkau kehendaki kerana lainnya lain pada Allah, sama ada pahala ataupun syurga. Itulah pada Allah. Itu ikhlas. Jadi kita diat kerana Allah. Kita kerja ibadat tidak kehendak lain pada Allah. Pahala kita tak ada nak, syurga pun kita tak ada nak. Kita nak Allah.
itulah kata Al-Haris ikhlas hak yang sungguh ti. Ikhlas sungguh ti tu bergaduh lah kita. Bergaduh tu. Kadang-kadang kita tengok amal ibadat, kalau kita tilik nampaknya amal ni pahala banyak. Oh, banyaklah kita buat. Amal ibadat ni pahala sikit. Sikit je kita buat. Tengok orang. Kalau buat masjid, oh bagi banyaklah pitih. Yang bertanya-tanya pula, asal puan dan buat masjid aku nak bagi. Seorang aku nak masjid. Pasal dia nampak masjid itu kelebihan dia kuat. Pahala dia tinggi. Tapi sebut kata buat pondok. Tak ada asal ada kererohan. Tak ada rasa ada kererohan. Padahalnya nak dapat hidup masjid, kena hidup pondok ni. Kalau tak ada pondok, ke masjid pun tak ada hidup. Tak hidup masjid. Kerana orang belajar ke pondok, bukan belajar ke masjid. Masalahnya buat misal. Semacam kita buat masjid. Sebut kata nak buat masjid, banyaklah orang bagi pitih, bagi sokongan. Tapi apabila sebut nak buat tandas, tak ada siapa suka nak buat tandas. Buat tandas masjid. Siapa ada rasa nak buat tandas? Siapa? Tak ada siapa suka. Karena tandas pahala tak banyak. Orang tak buat. Padahalnya nak masuk masjid perlu ke tandas pertama. Kalaulah tandas kita dalam tandas ni bersih, suci, cantik apa, maka semayang kita pun cantik. Kalau masjid cantik tapi tandas tak cantik, maka bagaimana ibadat kita nak cantik dalam masjid? Dalam tandas ni kotor, cemar. Kotor saja tandas. Cuba tilik banyak pada tandas-tandas yang tak cantik. Dan masjid memang cantik. Harga masjid 1 juta. Harga tandas 10,000 tak boleh. 1,000 tak boleh tandas. Maka ingat, kita nak kerja ke masjid, kita masuk tandas ni. Ibadat juga masuk tandas ni. Padahal kita nak mengerjakan ibadat dalam masjid. Tapi sebelum ada masjid, kita mesti bertandah. Masuk dalam tandah, kerja amalan hak peribadi, buat tu, buat ni. Siap, sucikan siap. Baru masuk masjid. Maka dalam hal kita masuk tandah ni pun dikatakan pahala juga tu. Pahala besar situ tu. Karena kalau tidak ada tandas, masjid pun kita tak boleh naik. Cuba kita berjalan pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh. Kita nak berhenti masjid-masjid. Selalu kita tengok masjid ni, bagi siaran masjid ini tidak ada tandas. Adakah kita berhenti masjid tu? Jawabnya tidak. Kita tak berhenti masjid tu. Tapi apabila bagi persiaran masjid ini tandas cantik lagi bersih, boleh siapa-siapa nak gunakan dalam ni. Oh, banyak orang berhenti masjid tu. Masjid ni tandas bersih lagi cantik. Banyak orang berhenti. Kalau sebut kata masjid ini cantik tapi tandas tak cantik, tak bersih, orang tak berhenti masjid tu. Sebab tu dah pergi ke tandas ni satu jalan ibadat juga pergi masjid. Dalam kita masuk tandas, kerja apa, qada hajat ke tandas, ibadat bukan adat. Kerana jalanan kita masuk qada hajat nak pergi ke masjid. Maka itu jadi ibadat juga. Al-wasailulah hukmul maqasid. Ni ingat baik nah. Kita tilik benda ni nampak kecil ya, tapi benda ni besar. Benda besar bukan biasa nah. Tu. Adapun riya itu atas 2 perkara. Pertama, bahawa engkau kerjakan akal taat itu kerana manusia semata-mata. Apa? Kerana dilihatnya oleh manusia semata-mata. Kerjakan ibadat taat itu kerana manusia semata-mata, yakni kerana dilihat oleh manusia semata-mata. Dengan sebab ni kita semayang, kita ibadat tak payahlah kita ambil gambar. Tiba ambil gambar sebarkan di dalam Facebook, dalam apa, tak payahlah. Kerana Allah Ta'ala yang melihat. Allah Ta'ala yang mendengar. Allah Ta'ala yang melihat. Inna sam'a wal basara. Inna sam'a wal inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kamu, penglihatan kamu, pemikiran kamu,
semua tu akan disoal di akhirat nanti. Semua tu akan disoal di akhirat nanti. Maka dengan sebab ni tak payahlah kita buat amal ibadat, kita masuk kamera, ambil kamera, kita sebarkan dalam Facebook, itu tak payahlah. Kata kita ibadat ni kita perlukan kepada Allah Ta'ala saja. Jadi sama satu pesanan daripada guru yang saya dapat belajar dulu, dia dah meninggal. Dia ni dia belajar di Mekah, dapat jadi murid. Ramailah guru-guru dia kat Mekah dulu, semacam pada Mekah, Syekh Abdul Karim Al-Banjari, Syekh Yasin, guru dia. Maka dia bagi tahu kepada saya, lama lah, sekarang dia mati lah. Masa saya belajar itu, dia bagi tahu, apabila kamu pergi ke Baitillah, kamu pergi Mekah, kamu jangan ambil gambar kamu di depan Baitillah. Kamu jangan ambil gambar kamu di depan Baitillah, di hadapan Baitillah. Kamu jangan ambil, dia kata. Tu dia bersama saya tu, tempat lain mau ambil lah, tempat lain mau ambil. Tapi tempat apabila dengan Baitillah, ini Baitillah, kamu di depan mau ambil kamera masuk, jangan ambil lah. Kerana tempat Baitillah itu dikatakan tanah haram. Orang kata macam tu, Baitillah itu ke tanah haram. Maka tanah haram ni biarkanlah dia tinggal ke Mekah, jangan sampai ke tempat kita tanah Jawi. Dia tu curmat orang dulu curmat tanah dulu tu. Dan ni jaga kita, apabila lah kita pukul gambar Baitillah, kebanggaan kita ada dalam hatinya. Kata aku ni sudah sampai di Baitillah. Padahalnya kita macam hati kita macam mana kita tak tahu. Tapi macam itulah dia pesan. Gambar tempat lain pukul lah, tapi tempat Baitillah kamu tak payah pukul lah, dia kata. Tak payah ambil lah gambar. Kata ni. Tu dia. Kenapa bahawa engkau kerjakan akal taat itu? Kerana manusia semata-mata, kerana dilihat oleh manusia semata-mata. Manusia lihat kata kita amal ibadat, kita suka. Manusia maki kita, kita marah. Dan bahawa kedua, bahawa engkau kerjakan akal taat itu kerana manusia dan kerana Tuhan manusia. Buat ibadat kerana Allah dan kerana Tuhan, kerana Allah, kerana manusia hati. Ni paling takut sekali lah dalam ibadat kita. Sedang kedua-dua ria ini, sedangkan kedua-dua ria ini, iaitu menghapuskan pahala amalan dan taat. Sedangkan kedua-dua ria ini, mana ria pertama taat kerana dilihat oleh manusia, yang kedua dia buat taat kerana Allah dan kerana manusia. Dua-dua campur sekali. Itu iaitu menghapuskan pahala amalan dan taat. Semua amalan dia, semua ibadat dia dihapuskan. Berat lagu ni, berat. Ni kita takut. Kita buat amal bekak dahi-dahi. Dahi ni hitam. Buat amal sampai janggut putih, tapi satu ya, hati kita tidak berikhlas kerana Allah. Kita buat amal supaya ke orang tu lihat kita, habislah ibadat kita. Sebab tu ibadat yang paling baik sekali, ibadat tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi, tempat yang orang tidak tahu, itu paling baik sekali. Dengan sebab ni lah orang dulu-dulu dia ibadat tempat sunyi, tidak ada orang nampak. Macam Syekh Abu Bakar bin Salim, dia pergi ibadat di tempat kubur Nabi Hud AS, serta dia mengarangkan kitab kat situ. Kata 3 bulan dia pergi kat situ, sejarah dia, Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia hebat lah, dia ibadat dia hebat. Dalam catatan sejarah dia, kehidupan dianya sembahyang Isyak boleh sembahyang subuh. Sembahyang wuduk sembahyang Isyak dapat sembahyang waktu subuh. Berapa lama? 40 tahun macam tu. Masya-Allah. Tu ibadat dia. Hak kita ni ambil maghrib tu, Aisyah tu kena ambil lain. Lah kita. Maghrib dah ambil.
Wudu. Masa Isyak nak ambil baru pula. Masya Allah. Tapi ibadat Syekh Abu Bakar Salim ni seorang waliullah. Kutubul Auliya, wali kutub. Nah, wali kutub ni mana Sultan Auliya, raja bagi segala wali. Dia semayang Isyak ni, wudu dia semayang Isyak, dapat semayang subuh pula lagi. Bukan sehari 2 hari, 40 tahun macam tu. Tu baru syurga minta sungguh. Maka kita kalau buat macam tu, sikit lah hati kita sebangga. Masa bangga, masa nak tunjuk ke orang lah, macam-macam hal lah. Masya Allah. Tu kisah-kisah orang waliullah yang mereka terhidup dalam ibadat. Hidup dalam ibadat. Maka inilah patut dengan firman Tuhannya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kena tahu wali-waliullah, nabi-nabi dan wali-wali. Adapun kita ni, banyak perkara lah kita ni. Kita ni banyak perkara. Masya-Allah, astagfirullahalazim. Mudah-mudahan kita pun apa ibadat-ibadat kita akan diterima oleh Allah. Simpan ke hati kita semua, insya-Allah. Satu lagi, berkata Samarqandi rahimahullah taala. Berkata Samarqandiyu. Samarqandi rahimahullah taala, dia kata seberapa taat yang diperbuat olehnya kerana Allah, seberapa taat, mana sebanyak-banyak taat, seberapa tak sebanyak-banyak taat yang diperbuat olehnya oleh seorang kerana Allah diterima, dan seberapa yang diperbuatnya seorang kerana manusia tiadalah diterima. Tu seberapa taat, seberapa banyak taat yang diperbuat oleh seorang kerana Allah diterima, dan seberapa banyak taat yang diperbuatnya yang diperbuatnya seorang kerana manusia berbuat tadi, tiadalah diterima taat tadi. Banyak sekali lah. Macam kita puasa, kamin saimin, beberapa banyak orang puasa kerana lapar dan dahaga. Tidak ada dapat pahala, ada lapar dan dahaga saja. Banyaklah macam ni. Ibadat yang kita buat kerana manusia banyak, kerana Allah pun banyak juga. Macam kalau orang ramai-ramai ke dia semuanya Allah Akbar, Allah khusyuknya kalau tengah orang ramai. Kalau semayang seorang dia ni macam kapal, macam cak cakur, cepat dianya. Tapi kalau dia semayang tempat ramai-ramai, Allahu Akbar, oh khusyuknya. Ingat baik tu, sampai itulah. Simpankanlah hati kita masing-masing. Simpankan hati. Kita tidak buat kerana lain pada Allah, hanya kita buat kerana Allah. Upamanya ni bandingannya, seorang yang perbuat akan semayang kerana menunaikan kewajipan yang dimasa orang, tetapi dielokkan rokok dan berdirinya seorang kerana malu pada manusia. Dia semayang mula-mula kerana Allah, tapi dia bercomel ke pendirian dia, dia bercomel ke rokok dia kerana manusia tu sedang lihat kat dia. Maka asas semayang itu diterima padanya pada semayang tadi. Sedang rukun-rukun diperbuatnya yang diperbuatnya rukun-rukun tu kerana manusia itu tiadalah diterima. Tu asal semayang dia diterima. Diterima daripada seorang. Tak betul. Asas semayang itu diterima daripada seorang. Sedang rukun-rukun seperti rokok, berdiri, yang diperbuatnya seorang tu, rokok, berdiri dia yang dia sedang buat tu kerana manusia itu tiadalah diterima. Ini boleh takut. Mula-mula semayang Tuhan terima, tiba-tiba kita berdiri lama kerana manusia sedang melihat kita, kita rokok cantik kerana manusia sedang melihat kita, maka ketika tu tidak diterima oleh Allah. Masya Allah, ni betulkanlah niat.
sebagaimana diperoleh akan riya itu pada mengerjakan amalan yang diperoleh pula lah ia riya itu pada meninggalkan amalan. Nah, diperolehkan riya mengerjakan amalan sama dengan meninggalkan amalan. Kita kerjakan amalan supaya orang terlihat kita, riya. Kita meninggalkan amalan kerana orang melihat kita, riya juga. Sama-sama ya. Riya itu pada mengerjakan amalan. Diperoleh pula lah ia riya pada meninggalkannya ke amalan. Nah, kita mengerjakan amalan, nah kerana orang, riya. Kita tinggalkan amalan kerana orang juga, riya. Macam kita semayang, nah kita semayang orang ramai melihat kita selalu cantikkan semayang kita. Dan pula kita nak semayang, kita tengok pula orang ramai dalam masjid. Kita nak takbir semayang, kita ingat orang melihatkan kita. Kita tidak semayang. Tak payah semayang, takut orang tengok kata aku ni rajin. Itu pun riak juga. Mana kita buat semayang supaya manusia terlihat, riak. Kita tinggalkan sembahyang kerana manusia lihat pun riak juga. Tu dia. Riak juga tu. Kita bagi buat ibadat lain pada Allah Ta'ala. Riak. Maka riak ni setengah daripada sifat yang busuk dalam hati kita. Ya, sifat busuk dalam hati ni ada 5. Ada 5 sifat yang paling busuk. Yang paling bau dia tu keji benar. Bau keji. Diisi malaikat, diisi Allah SWT. Keji benar ni. Sifat 5 ni. 1, takabur. Yang kedua, hasad dengki. Yang ketiga, ujub. Yang keempat, sum'ah. Yang keempat, sum'ah. Yang kelima, riak. Riak semua. 5 semua. Takabur. Ataupun kita ujub, riak, sum'ah, hasad dengki, takabur. Maka 5 ni, kalau setengah-setengah ulama ke sini letak namanya sifat jawab mampuh. Ya, biawak mampuh. Sifat biawak mampus. Tu, cakap je kasar dah. Sifat biawak mampus. Sifat 5 perkara ni dalam hati kita. Kerana semua amalan kita sudah dirusakkan dengan sebab ada 5 ni. Syaitan kena keluar pada syurga dengan sebab dia kata dia lebih baik. Dia lebih baik, dia lebih cantik, dia lebih comel. Sebab baik tu bagus, tapi lebih baik tak bagus. Ada sifat ni, dengki. Qabil dengan Habil timur pada Nabi Adam. Sifat sum'ah. Sifat sum'ah ni, dia kerja amalnya banyak, dia bagi tahu ke orang supaya orang dengar ke amal dia. Oh, semalam aku ni tidur tak jenera, tidur tak lelap semalam ni. Lepas tu tak ada buat apa bang, baca Quran lah, semayang tahajud lah, macam-macam bagi tahu ke orang. Itu sum'ah. Riak pula kita buat amal bagi orang lihat, bagi orang tengok, menilaikan kita. Kalaulah dia tengok makmum dia banyak di belakang. Makmum belakang, sebelah belakang dia banyak, dia jadi imam, makmum banyak ketika tu dia baca ke Bismillahirrahmanirrahim. Sedaplah suara dia keluar tu. Tapi kalaulah makmum belakang tu tidak ada mana 2-3 orang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Baca pelah main-main gitu ya. Tapi kalau makmum banyak, itu riak. Dan ujub satu lagi, buat herankan dengan amalan. Dia tilik, dia kata aku ni huduh-huduh aku, malas-malas aku, amalku banyak juga. Nah, banyak pada orang tu tak ada amal tu, belajar pada amal pada masjid tak pergi belajar. Habis amalan kita. Kita rasa je kata ada amalan tu, hakikat habis. Suka menunjuk-nunjukkan orang tu, habis dah situ tu, habis. Tidak ada sekarang lah, habis. Sebab itulah dalam ilmu kita mazhab Syafi'i mesti kita belajar 3.
Mesti kita belajar usuluddin, mesti belajar fiqh, mesti belajar tasawuf satu lagi. Karena tasawuf ni untuk mencantikkan usuluddin kita, untuk mencantikkan syariat kita. Tu. Baik. Baiklah. Tu. Berkata Al-Fudail Ibn Iyad, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma rzuqna 'ilma wa rzuqna rabbi zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah hamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la